Pendudukan Jepun telah berlangsung pada tahun 1942 sehingga 1945 yang telah menyebabkan Jepun ini digelar sebagai sebuah kuasa Asia yang telah berjaya menakluk tanah Melayu. Sepanjang 3 tahun pendudukan Jepun di tanah Melayu, terdapat banyak dasar yang telah dilakukan ke atas masyarakat tempatan. Pada 15 Februari 1942, tentera British yang berada di bawah pimpinan Lieutenant General Arthur Ernest Percival telah menyerah kalah kepada tentera Jepun di Singapura yang dianggarkan seramai 80,000 tentera British telah menyerah kalah. Menurut Perdana Menteri Winston Churchill, kekalahan tentera British di Singapura merupakan kekalahan yang paling besar dialami oleh Empire British dalam sejarah peperangan mereka. Itulah kekuatan yang telah ditonjolkan oleh kuasa Asia. Dalam aspek politik, tentera Jepun telah melaksanakan pentadbiran berasaskan ketenteraan dalam usaha untuk menstabilkan keamanan dan kestabilan setelah British berundur dari tanah Melayu. Dari sini kita boleh melihat pada masa itu Malaya dan Sumatera pernah disatukan menjadi satu unit pentadbiran di bawah pentadbiran Tentera Jepun Division ke-25 di bawah Lieutenant General Tomoyuki Yamashita. Pada tahun 1944, Sumatera dan Malaya telah dipisahkan menjadi unit pentadbiran yang berasingan, yang mana Sumatera di bawah pimpinan Division Tentera ke-25, manakala Malaya telah dipimpin oleh Division Tentera ke-9. Sarawak, Kalimantan dan Sabah serta Brunei telah digabungkan di bawah satu pentadbiran Division ke-37. Malaya pada masa itu telah ditukarkan nama sebagai Malai Baru. Dari segi kedudukan kuasa-kuasa Raja Melayu, Raja-Raja Melayu ini telah diiktiraf sebagai Ketua Agama Islam dan Ketua Adat Istiadat Melayu. Majlis Raja-Raja yang dipimpin oleh Gubernur juga turut diasaskan atas dasar untuk memelihara hak kekuasaan yang telah dimiliki oleh Raja-Raja Melayu. Malah mereka ini juga diawasi oleh Gubernur Jepun. Dari segi pentadbiran kekerasan yang dikendalikan oleh golongan polis tentera yang dikenal sebagai Kempeitai Jepun ini giat diperluas untuk mengenal pasti mereka yang disyaki menentang pentadbiran Jepun. Dari segi pentadbiran, tentera Jepun memperkiat institusi latihan yang dikenali sebagai Kyokurenjo untuk melatih pegawai-pegawai tempatan untuk menjawat jawatan penting dalam pentadbiran. Dalam dasar luar tanah Melayu juga, Jepun telah memainkan peranan yang sangat penting untuk menyerahkan negeri-negeri Melayu Utara kepada Siam ataupun Thailand kerana telah memberikan laluan perjalanan kepada tentera Jepun untuk menakluk tanah Melayu. Inilah antara salah satu sebab kekalahan tentera British oleh sebab berlakunya pakatan yang berlaku antara Jepun dan Thailand dalam usaha untuk menghancurkan pertahanan tentera British di seluruh semenanjung tanah Melayu. Oleh sebab itu juga, tentera Jepun juga telah memainkan peranan yang sangat penting untuk meraih sokongan banyak kaum. Misalnya, orang Melayu telah dilayan dengan cara layanan yang sangat baik atas dasar untuk membolehkan orang Melayu ini menyokong pentadbiran tentera Jepun. Kita juga boleh melihat bagaimana banyak pemimpin tempatan seperti Dr. Burhanuddin Al-Helmi, Ibrahim Haji Yaakob, Pak Saka dan Ahmad Bostamam yang telah dibebaskan oleh pentadbiran tentera Jepun untuk memberikan sokongan kepada pentadbiran Jepun itu sendiri. Ibrahim Haji Yaakob telah dilantik sebagai Lieutenant Colonel untuk memimpin satu pasukan organisasi ketenteraan yang dikenali sebagai pembela tanah air untuk mempertahankan tanah Melayu seandainya diserang oleh tentera bersekutu. Dari segi layanan ke atas orang India, tentera India ini telah dilayan dengan baik oleh tentera Jepun atas dasar untuk menyokong dasar tentera kebangsaan India untuk membebaskan India dari cengkaman tentera British. Pada masa itu jugalah tentera Jepun telah menjadikan orang-orang India ini sebagai sekutu yang rapat untuk menentang tentera British. Dari segi layanan terhadap orang Cina, tentera Jepun melayani orang Cina dengan layanan yang sangat kejam berikutan masalah perang Cina-Jepun kedua pada tahun 1937 yang memperlihatkan dendam yang begitu menular ke atas orang-orang Cina sehingga menyebabkan ramai orang Cina telah terbunuh. Kekejaman tentera Jepun juga semakin menyelah dalam konteks pembinaan landasan kereta api yang telah mengorbankan sebanyak 300,000 orang
tawanan perang yang terdiri pada orang Cina, orang India, orang Melayu, tentera Australia, tentera New Zealand dan banyak lagi tentera bersekutu yang telah dikerahkan untuk membina landasan kereta api yang cukup menyiksakan. Pada penghujung tahun 1945, tentera Jepun telah semakin lemah yang mana tentera Jepun telah diserang bertali arus oleh tentera bersekutu. Sejak itu, kelemahan tentera Jepun ini semakin terselah yang mana ia cuba untuk dirobek oleh tentera bersekutu. Pada 9 Ogos 1945, Jepun telah mengambil keputusan untuk menyerah kalah kepada tentera bersekutu berikutan peristiwa pengeboman bom atom ke atas wilayah Hiroshima dan Nagasaki. Pada saat itu juga, Perang Dunia Kedua telah berakhir secara total.